khabithun nafs wal kasal dan malas. Jadi alhamdulillah kita pula dapat bertemu lagi dalam satu majlis ilmu, majlis santapan rohani, majlis surga sebenarnya, taman surga yang ada di dunia ini, majlis zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akan berkeliaran para malaikat. Malaikat ini malaikat sayyarah bukan kereta. Kalau pada bahasa Arab sayyarah itu kereta, malaikat kereta. Kan maksudnya sayyarah itu sairun yang berjalan, yang mengalir kumpul, yang berjalan. Sayyarah maksudnya sebuah mubalagah yang banyak berjalan. Banyak berjalan maksudnya dia terbang puluh kilo mencari majlis zikir, dan mereka akan berkumpul ramai. Bila satu-satu yang berkumpul dia akan panggil, mari, dan akan berkumpul sampai mereka akan menembakkan saya. Tugas mereka ini cari majlis ini bawa rahmat. Jadi rahmat ini kita dimatikan dengan berada di majlis yang seperti ini. Sentiasa berada di majlis yang seperti ini. Kita berusaha dan lawan pada malaikat, yaitu siapa? Syaitan pun akan kami berbondong-bondong. Mereka tidak akan rela kita duduk dalam majlis yang seperti ini. Dan apa di majlis ilmu? Ada ilmu kita selamat insya-Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak dia menjadi baik, apa tanda dia? Busyra dia. Tanda dia ialah Allah bagi agama ini. Nak faham agama kena belajar. Nak belajar kena hadir majlis-majlis yang seperti ini. Jadinya mereka akan bawa senjata-senjata diriwayatkan begitu. Dia bawa tongkat, dia ada yang main, ada rasa burung lagi. Dia bawa juga, dan main burung. Dia bawa biju dan cakap benda nanti semua. Cakap yang lari, yang main, musik kawan dan sebagainya. Setan merisaukan. Orang mukmin ini duduk dalam majlis ilmu seperti ikan dalam air. Orang munafik seperti apa? Seperti burung dalam sampah. Itu risau. Siapa burung? Nabi. Dan macam mana nak dapat hidayah, nak dapat taufik. Baiklah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat berapa sekali? Ayat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa kepada kamu seperti juga diwajibkan berpuasa kepada umat-umat sebelum kamu, orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Ada yang diterjemahkan mudah-mudahan. Ustaz biasa menggunakan perkataan yang tegas. La'alla bukan ditarajim sih. La'alla ditahqiq maksudnya apa? Supaya kamu bertakwa. Bukannya mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan mudah-mudahan seolah-olah Allah SWT mengharapkan. Allah SWT tidak mengharapkan. Allah arahkan, perintahkan itu supaya apa? Puasa kamu akan bertakwa. Kalau kamu ada apa itu takwa? Buang perkara yang disebut, tinggal perkara yang dilarang. Buang yang buruk, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik-baik, yang elok-elok. Dia keluar masjid, dia ambil selipar warna abang, dia tinggal buruk dia. Itu maksudnya. Kita tanya, kenapa ni Pak ambil selipar orang? Tadi Pak Imam besar datang jumpa. Dia kata, ambillah yang baik-baik, tinggalkanlah yang buruk-buruk. Apa dia selipar? Ustaz tak sebut video pun, satu kali berjalan di sebuah masjid,
Naik tersebut. Antu, biasa. Biasa? Ramai dah. Bawa ni. Kat sini mana? Itu mati tu. Mati. Nampu sini. Oh, kejut. Kau ada ni kan kawan ni. Kau kawan ni. Kawan ni jadi pilihan. Dia tak takut. Untuk aku gelap sini. Takut elok dia. Kita membawa yang lah. Kita membawa bersama dia. Kejutlah. Ada salahnya. Ini. Itu dia. Pasal apa? Al-khawf min al-jalil ta'rif. Tetapi dalam Ramadan ini ada asuhan. Asuhan apa? Asuhan rasa kita ni berkuhan. Allah sentiasa bersama dengan kita. Ada rasa muraqabah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah awasi kita. Itulah kita balik kita hanya main bola. Ni kalau nama-nama dari sini dah belasan tahun ni tak kenal tinggi lagi. Hanya main bola. Kalau hanya main bola, petang tu main bola puasa-puasa ini. Balik rumah, mak kebetulan tak ada, ayah kebetulan tak ada, adik-adik kita ada, kita seorang-seorang. Kita pergi kita buka peti ais. Dalam peti ais itu ada ais sirap yang keluar. Orang lain semua tak ada. Kita minum tak? Minum. Tak. Kalau kita puasa insya-Allah kita tak minum. Kita tak minum. Orang yang tak tahu sengaja sekali dia boleh dia boleh tahan. Kenapa? Kerana ada Allah, ada rasa Allah bersama. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam puasa itu dia tak minum, dia tak merokok. Pasal apa? Orang perempuan kalau nak tipu lagi sedap. Tak puasa, suruh. Ya. Ni ada lagi ni tak boleh nak tipu lah kata. Uzur syar'i. Uzur apa? Uzur syar'i. Uzur syar'i apa? Baik. Ambil pula mau mana uzur. Baik. Boleh tipu juga. Ya, masuk dalam tanah, minum air dalam tanah boleh tipu, tapi kita tidak tipu. Kenapa? Al-khawf min Allah, ada muraqabah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita rasa berkuhan. Kita rasa Allah sentiasa bersama dan kita memperhati kita. Inilah yang hilang dalam jiwa umat Islam sekarang ini. Kalau ada ini, insya-Allah tak payah boleh. Ini depan boleh baliklah. Pasal ada umat puasa. Kalau dah ini yang penting nanti tanam dengan harfiah puasa ini. Kalau kita diriwayatkan ada pada satu masa guru nak cari menantu, maka dipanggil. Ya, guru ni biasanya yang berfungsi untuk mereka ini menantu. Maka nak cari menantu anak murid yang kaya. Maka dikumpulkan semua anak-anak murid ini. Bagi saya seorang ayah, dia pesan kepada anak murid dia, kamu pergilah ke satu tempat yang kamu rasa, yang kamu pastikan tidak ada sesiapa pun yang melihat kamu. Dan sebagai ayam ini, maka dibawalah masing-masing ayam yang disembelih oleh anak-anak murid ini menghadap Tuhan. Ada seorang sahaja yang tidak sembelih ayam, yang ayam tetap ini. Dia kata, kenapa kamu tak sembelih ayam? Dia kata, minta maaf tuan guru, tuan pesan tadi ke satu tempat yang tidak ada sesiapa pun, yang kita rasa tidak ada sesiapa pun yang melihat yang sembelih ayam ini. Tapi saya pergi ke mana saja pun, saya rasa ada Allah Subhanahu Wa Taala melihat saya. Maka bolehlah dia berkahwinnya anak tuan guru. Pasal apa? Dalam ramai-ramai anak muda itu seorang satu ambil musuh dia. Apa dia? Rasa muraqabah, pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang nak disemai di dalam apa? Di dalam puasa. Sebab itu orang yang bertakwa ni itu sifat hamba yang paling tinggi. Apa?
Allah sendiri dan nun untuk ni'mat Allah. Itu makna Ramadan. Rahmat nak disemai dalam hati kita ini. Dengan cara macam mana? Caranya ialah kita diperintahkan berlapar. Supaya apa? Supaya kita ingat orang lain lapar. Bila kita ingat orang miskin, orang susah, orang memerlukan lapar, nanti kita akan rasa susahnya lapar ni, pedihnya lapar ni, aku nak bantu orang lain. Itu rahmat. Itu dia rahmat. Sebab itu kalau ada orang ada kata sekarang makanlah ubat ini, tidak apa waktu puasa, jangan beli ubat itu. Kenapa? Menyalahi hikmah puasa. Hikmah puasa disebut apa? Dia sebut hilang lapar pula. Jadi biarlah tak puasa. Bila kita lapar, kita ingat pada orang miskin, terutama ni orang miskin yang lapar tidak ada makanan. Baru-baru ni saya tengok dalam wall satu klip video, tengok dia punya tajuk dan dia punya gambar depan saja. Dua orang budak Syria, budak perempuan yang sedang memetik roti kering atas tamak roti kering dengan tajuk dia, kalau kami tak lapar, kami tak berada di sini. Ustaz tak berani nak buka video ini. Tak berani nak buka. Kenapa? Kalau buka nanti kita akan bandingkan perihal kita sekarang ini dengan mereka. Kita makan Masya Allah, berapa jenis makanan tadi? Tadi saya berapa? Buka puasa di asrama sekolah Ustaz, Masya Allah, Ustaz bilang sekali itu 10 jenis makanan. Ondel-ondel, putri rendang ada, ikan ada, daging ada, ayam ada. Masya Allah, 10 jenis makanan. Pada tahun lepas Ustaz lalu kita pergi dewan makan, Ustaz tengok ada yang buang makanan dalam tong sampah. Dan sebiji telur yang digoreng langsung tak diusik. Sebab pasal apa? Masya Allah, sebiji telur langsung tak diusik. Sedangkan orang lain pun di sana tak ada makanan. Ustaz pernah tengok di Karachi, beberapa tahun di Karachi, pernah tengok duduk di toilet terus, dia tengok orang Karachi itu malam-malam dia tak keluar, dia tepi-tepi koridor itu di dalam letakkan meja-meja, dan orang-orang yang berduit makan ayam lahori. Ayam lahori ini digoreng seko-seko, dikurat dalam air pehan limau dan dalam kari masala, kemudian digoreng seko-seko. Harganya dah mahal, RM100. Tapi RM100 kita 10 kardus dari polis. Ini orang yang berbudi saja yang boleh makan. Baru RM10. Orang-orang yang ada duit ini makan, orang kaya ini makan ayam lahori. Dalam masa yang sama, di tepi-tepi longkang macam itu, duduklah orang-orang miskin, ada perempuan, ada lelaki, ada kecil, ada besar, dengan batu yang goyak dan dengan batu yang kotor, sambil bertumpang dagu melihat orang-orang miskin, orang-orang kaya makan. Orang-orang kaya makan. Kalau kita kamu makan orang miskin, anak-anak kecilnya bertengok kita makan, kita pun makan sama. Sanggupkah kita makan? Kalau sanggup kita makan, artinya kita tidak ada iman. Kita tidak ada iman. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang kamu yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan jirannya tidur dalam keadaan lapar. Artinya kita tidak beriman. Selepas orang-orang kaya ini makan, orang-orang miskin yang menunggu itu pun bangun dan menerpa ke atas meja dan mereka makan. Putih sisa-sisa tulang, sisa-sisa tulang mereka makan. Kenapa? Miskin, tidak ada makanan. Dalam satu rancangan TV ada orang telefon bertanya tentang apa? Rancangan TV itu TV Arab yang dewa itu Syekh ulama. Ada orang telefon, apa hukumnya kami berpuasa tidak berbuka-buka? Sekarang tidak ada makanan, macam puasa misal bersambung. Kami tak boleh nak berbuka, kerana tidak ada makanan. Hanya sekadar membatalkan puasa
Nyapa mas. Nah, biru. Belah. Boleh lah. Tak kira lah. Kalau yang cenderung belah tu, untuk jadi cenderung mampu gitu. Nah, dia makan, dia punya. Kalau cenderung hidup ni, dia tak payah makan, tak payah punya. Belah. Dia punya, dia ada terus. Dia tak putus. Kita ambil cenderung kawan dalam mesin tu. Dia panggil cenderung hidup. Zaman-zaman orang yang lupa, zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman dulu ada lah pasal apa, report daripada beras anak naga, padi anak naga. Dua orang lama dah pun. Padi anak naga ni kualiti tinggi, tepung berasnya tinggi kualiti. Bila dia buat apa, dia buat cendol, cendol tu hidup. Letak orang mesin, jangan berok. Itu cendol hidup dipanggil. Bukan macam-macam cendol sekarang ni, montok-montok sofa ni. Montok. Dia minum juga masih telan saja. Telan. Masih setahun. Nah, harga setahun dia. Duduk sana titik. Nampak juga. Kat sini. Cendol, nampak juga kat sini. Dia setahun. Artinya apa? Sampai sini, suntuk. Penuh. Bukan dibagi. Ini bukan lebih pada 1/3. Ini 3/3 itu semua isi cendol lagi. Lebih lagi. Kenaik sini. Itu. Dan orang lain. Rahmat ini sangat penting. Sangat kita ada satu kita yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Bani Israel dulu ada seorang kacau yang dia dahaga, dia mencari-cari air, dia jumpa satu telaga yang air sudah dalam bawah, air sedikit dan dalam bawah, dia terpaksa turun untuk minum. Bila dia naik, dia tengok ada seekor anjing yang sedang menjelir-jelirkan di dalam menjilat-jilat pasir lantaran terlalu dahaga. Dalam hati perempuan ini dia kata, dahaga minum air ini, anjing ini. Seperti juga aku dah. Dengan susah payah dia pun balik dan cedok air yang kasih dia naik. Dia beri anjing untuk minum. Maka Allah SWT tengok dengan pandangan rahmat. Allah ampun dia akhirnya dia masuk surga. Beri minum seekor anjing. Di zaman Nabi SAW diadukan pada Nabi ada seorang perempuan yang mengurung seekor kucing. Kucing itu tidak diberinya makan, tidak diberinya minum dan tidak diberinya kucing itu keluar untuk mencari makan sendiri. Akhirnya mati dan Nabi SAW menyebut dia akhirnya dia masih melakukan kucing ini. Kalau seimbas dan nunggu, sepintas dan nunggu ini, apalah sana? Apalah sana? Beri minum seekor anjing. Beri kucing itu mati, enak pada kucing itu mati. Orang Islam yang beri pada, tapi boleh masuk. Apa rasanya? Apalah besarnya? Di mana besarnya? Siapa boleh jawab? Di mana besarnya? Hati. Dalam hatinya ada rahmat. Yang pertama. Yang kedua, kes yang kedua, dalam hatinya tidak ada rahmat. Orang yang tidak ada rahmat tidak berhak dapat rahmat Allah SWT. Tidak berhak dapat rahmat, tidak berhak masuk surga. Karena kita masuk dalam surga ini dengan rahmat Allah SWT. Rahmat yang belas kasih, ihsan, kasih sayang. Sekarang inilah yang tak ada, inilah yang hilang dalam hati umat. Kalau ada, kita masakan ada yang pun anak membaca. Kalau ada, masakan ada yang kurung anak sampai 3 bulan kita makan. Kalau ada, inilah yang tidak ada dalam hati umat. Inilah yang nak dismai pada Ramadan supaya ada rahmat dalam hati. Sifat orang oleh itu, pada bulan Ramadan ini jangan lupa kita dimaklumkan bersedekah, bersedekah dengan sedekah wajib. Kenapa? Dengan ahli sedekah yang wajib maksudnya zakat. Supaya kita bantu orang semua. Kemudian digalakkan bersedekah. Nabi SAW bersedekah pada bulan Ramadan, masya
Kambing-kambing yang di antara dua banyak kambing itu, kamu diambil semua sekali, dan dia berlari bawah, jumpa dengan kaum dia kata, ya kaum aslimu wa kaum yang masuk Islam, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha al-fakhr. Kenapa? Karena Muhammad dia akan beri pemberian yang bagi seseorang yang tidak takut fakir. Dia bagi fakir, tidak takut miskin. Kenapa? Karena sedekah. Dan sedekah tidak akan memiskinkan seseorang. Naqasat sadaqatun sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangkan harta sebenarnya. Allah ganti yang lain. Tak ganti di dunia, di akhirat nanti Allah SWT sekiranya berlebih. Satu cerita betul yang diceritakan oleh arwah ayah Ustaz, dan beliau betul yakin ini nanti pilihan sedekah, ini nanti ganjaran sedekah. Beliau betul yakin, betul tak betul, wallahu a'lam yakinan itu sesuatu Allah. Tetapi apa yang diceritakan Ustaz, beberapa tahun lepas arwah Ustaz ini dimasukkan ke hospital Ampang. Setelah berubah kemudian sama kemana dan pakai macam-macam hospital, akhirnya dimasuk ke Ampang Putri. Dapatlah di sana situ sakit kanser limfoma tahap 4. Duduk 6 hari. Dan Ampang Putri ini seminggu sehari. Dalam untuk menjaga arwah Ustaz, arwah ayah Ustaz pergi makan di restoran mama. Ini seperti yang diceritakan oleh arwah. Tengah-tengah makan itu datang seorang India, gelandangan merempak. Dia kata, Haji, spring roti mau sarapan. Dalam hati ayah Ustaz kesian, hamba Allah ini tak hamba Allah, memerlukan seperti itu. Dan mungkin juga terlintas di hati ayah Ustaz, mungkin ini Ustaz tambah. Kalaulah seorang pelacur beri makan, beri minum seekor anjing pun boleh masuk juga, ini apatah lagi sesama manusia. Dipanggil dan duduk sama dalam atas satu meja, ke atas bersama dalam satu bidang dalam satu meja. Order 2 keping roti dan teh. Mari tuan restoran ini nak halal. Sekolah tersebut. Arwah ayah Ustaz dapat mengaku tenang supaya dia tidak terlalu. Beberapa ketika selepas itu, mari seorang hamba Allah yang tak pernah kenal pada ayah dan tak pernah kenal pada ibu Ustaz, dibagi 10.000 ringgit untuk rawatan. Okey. Tapi kalau dia itu dibagi 50.000 ringgit pada Ustaz untuk mahal hafiz dia. Ayah Ustaz, arwah ayah Ustaz bawa duit dalam plastik boga. Bawa cash. Wow. Dan arwah ayah Ustaz sangat yakin itulah antara pilihan karena bersedekah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Sama ada yang wajib ataupun yang sunnah. Yang kedua, apa yang kedua? Maghfirah ialah pengampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut awwalur rahmah wa awsafuhu maghfirah. Pertanyaannya adalah rahmat. Dan keseluruhan sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ini kerana keimanan
Cuma kita nak tahu hati biar kita bertawab, beristighfar. Seperti Nabi SAW beristighfar berapa kali? Tak kurang daripada 70 kali, 70 hingga 100 kali sehari. Kita ni, Rasulullah SAW tak ada dosa. Kita apa? Kita bertawab, beristighfar. Cuba beristighfar sikit. Lulus boleh tahu. Dan Ustaz Jamal Farhan, Ustaz Sami Hasan, beliau bercerita, dia terbuka cara-cara orang-orang muda yang nak berkahwin. Tanya rukun Islam, tanya rukun iman, suruh ucap, dan itu kata dia suruh istighfar. Dia kata, Ustaz tak mula sikit dia punya key. Baik, tahulah tak tahu istighfar, dia pun Ustaz tak tahu yang muda. Astaghfirullahaladzim alladhi waswisu fi sudurin nas. Kalau ni, kalau masalah. Kita tahu nama-nama tu. Mari kita beristighfar. Ya Allahu Akbar. Bertakbir. Dengar doa. Mari kita bertakbir, bertahmid, bertahlil. Tahmid. Alhamdulillah kamu. Jadi sekolah Ustaz panggil kamu. Mai membaca guru istighfar pergi ke depan suruh baca surah Al-Fatihah. Senyap. Baca surah Al-Fatihah dengan mikrofon di hadapan 600 orang murid, 700 orang murid. Senyap. Al-Fatihah. Senyap. Ada cakap surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca. Surah Al-An'am boleh kan? Ini mari kita bertakbir bertahmid kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia suruh ambil untuk yang kita bertakbirkan yang kapan ukur belahan ini. Maksudnya itu diperhatikan cek. Tahu kalah? La haula wa la quwwata illa billah. Tahlil. La ilaha illallah. Takbir. Bismillah. Tahmid. Alhamdulillah. Tasbih. Alhamdulillah. Sampai kata. Banyakkan beristighfar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar satu doa kepada isteri Siti Aisyah radhiyallahu anha. Doa minta ampun. Kami benar Ramadan, kami yang anak dan putera. Tapi ingat doa seperti Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun, Karim, Maha Mulia, dan Engkau itu sukakan keampunan, ampunkanlah aku. Apa doa maafin? Banyakkan doa supaya apa? Supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita. Dan yang ketiganya apa? Zamanullah, jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ya jaminannya? Bebas dari api neraka, masuk syurga. Dengan syarat apa? Awalul rahmah. Ini madrasah Ramadan 3 semester. Semester pertama kita kena lulus, bawa CD atau CD rahmah. Semester kedua kita kena lulus, sepatutnya dah lulus. Bawa maghfirah, CD maghfirah, wa asabu maghfirah, wa akhiru itqun minan nar. InsyaAllah kita akan bebas daripada api neraka dalam ketika dapat masuk syurga. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu yang berkejayaan bagi orang yang bertakwa. Apa kejayaannya? That's the muttaqin. Syurga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah tersebut mu'iddat lil muslimin, mu'iddat lil mu'minin. Muttaqin, bila muttaqin sah muslimin, sah mu'minin. Dia muttaqin. Sebab itu Allah SWT bukan puasa supaya kita selamat daripada neraka masuk syurga. Itu dia jaminan Allah SWT. Kalau kita buat dengan
Nah, Dua orang kepala. domba tu pasal Indonesia itu di kambing. Kita ambil kambing kita lakukan. Ambil orang ni kambing kita lakukan. Baca pi. Itu mengandung domba sini mungkin ngacung. Nah, batu api. Baca pi. Baca deraki. Batu cicit. Itu mengandung domba. Panasnya dosa apa? Dosa mulut ni. Disuruh kita apa? Kita puasa. Bila kita puasa kita lapar. Bila kita lapar tak ada mulut cakap. Tengok. Kita kata asliah. Wujudnya puasa itu perisai. Perisai untuk apa? Untuk takwa. Untuk takwa. Malah cakap. Ada begitu. Kita makin cakap. Ada yang mungkin. Jangan malah tunggu oleh mungkin. Katalah Nabi SAW sebut dua perkara yang paling menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Dan dua-dua ini semua yang kita telah yang susah nanti kontrol dan dikawal. Apa dia? Ma baina lahyaihi, apa yang di antara dua rahangnya iaitu lidah, dan apa ma baina lahyaihi, ma baina rijlaihi, apa yang di antara dua kakinya iaitu kemaluan. Yang tak pulang maksud. Dalam hal ini dia mereka tutup mamak. Mungkin tak tahu. Yang itu kan dia ikut perintah. Tak. Kita akan ikut perintah. Kadang-kadang kita tidak perintah pun dia ambil tindakan. Ada action. Baik itu, itulah dia. Malaikat pasal apa bersih-bersih kata? Pasal dia tak ada ni. Tak ada nafsu seksual, tak ada nafsu nak cakap, tak ada nafsu nak makan dan sebagainya. Maka pada bulan puasa dikekang nafsu makan, nafsu seksual dan nafsu-nafsu yang lain. Supaya apa? Mudah-mudahan kita naik ke tahap malaikat. Dan yang seterusnya kita ambilkan dua huruf yang berapa? Allah. Alif untuk Allah. Puasa ni adalah untuk Allah. Kullu amalin bi adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan Adam itu untuk kita sebenarnya, dan apa kita buat nanti digandakan oleh Allah SWT. Al-hasanatu asyru amsalha ila sab'in adha'afin. Satu kebaikan pada 10 hingga 700. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali puasa. Puasa tidak ada hak dan batasnya, adalah rahsia Allah SWT, kita dengan Allah SWT. Kenapa? Itu puasa adalah rahsia kita dengan Allah SWT. Keikhlasan kita dengan Allah SWT. Allah SWT yang membalasnya. Dikatakan bahawa, bukan dikatakan maksudnya, Nabi SAW itu di akhirat nanti kalau kita selesaikan dosa dengan manusia yang kita zalimi itu akan datang untuk kepada kita. Waktu itu tidak ada emas dan perak untuk kita bayar, wang dan ringgit untuk kita bayar. Kita bayar hanya apa kita bayar dengan pahala. Akhir sekali pahala kita habis, kita dilihat, kita dizalim, ramai sangat orang yang menuntut pahala dari kita. Pahala kita habis. Kita jadi muflis. Orang pula berdosa. Kecuali satu pahala yang orang tak boleh ambil, yaitu pahala puasa. Pahala puasa kerana Allah SWT wa ana azibi fa inna as-sawma li. Dan puasa itu adalah khas untuk aku, maka orang lain tak boleh masuk. Pahala. Dan yang terakhirnya apa? Ni'matullah. Kita boleh sampai pada bulan Ramadan sampai tahap ini pun apa? Ni'matullah. Sudah puasa itu bahasa sahabat guru DPA di permasalahan tadi tinggal mu 30 hari baru tak sempat